Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, InsyaAllah malam ni kita sambung lagi pengajian kita. InsyaAllah dengan jumlah lagi ya Ustazah. Kak Aida. Jumlah. Okay. Betul. Tanpa membuang masa silakan Kak Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita berdoa sama-sama semoga Allah manfaatkan kita, jadikan kita dapat mengambil manfaat dengan apa yang Allah telah ajarkan kita dulu. Dan sekarang ni kita mohon supaya Allah ajarkan kita apa yang paling bermanfaat untuk diri kita dan tambahkan kepada kita semua ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita terus pergi masuk pelajaran kita. Kita sambung semalam punya pelajaran ya. Ya, amin. Baik, okey. Semalam kita melihat kepada jumlah. Kita belajar tentang jumlah ataupun ayat, jenis-jenis ayat. Untuk pelajaran ni kita tidak dinasihatkan untuk berpening-pening sangat ya. Ini sebagai satu gambaran, maksudnya secara umum je. Okey, nak kenalkan je. Sebab dia ni sebenarnya topik ayat ni adalah transition kepada modul 2 nanti insya-Allah taala. Kita akan pergi modul 2 tu. Ya. Baik. Kemudian jenis-jenis ayat ni yang kita perlu tahu, the basic sekali, yang paling basic tu ada ayat kerjaan, iaitu dimulakan dengan kata kerja ataupun fi'il. Dimulakan dengan fi'il. Kemudian ada ayat namaan, dimulakan dengan kata nama ataupun isim, dan juga ayat tidak lengkap. Bila ayat tidak lengkap ni bermula dengan harfu jar ataupun zaraf. Jadi huruf-huruf keperkataan ni nanti kita akan jumpa jugalah. Kita akan belajar. Cumanya saya nak ingatkan sekali lagi bahawa ayat ni kita faham dalam Quran tu kan kita sebut ayat juga. Yang kita maksudkan di sini adalah jumlah tu, maksudnya struktur binaan ayat. Maknanya kalimah-kalimah yang disusun membentuk satu idea yang sempurna, mufid ataupun sempurna lah. Jadi ada ayat kerjaan, semalam kita dah buat dah. Contoh ayat kerjaan ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ni dia bermula dengan kata kerja. Ada kalanya satu kalimah fi'il itu pun sudah menunjukkan ayat yang lengkap. Contoh macam perkataan ni, qamu. Sebab dia tak perlukan objek. Jadi satu kalimah tu dah lengkap kerana dah ada fi'il serta fa'il. Dia dah ada terdiri daripada fi'ilnya dan fa'ilnya. Kata kerja dan pelaku. Dia dah siap-siap ada. Dia dah terbina di situ. Ini kata kerjanya, ini pelakunya. Bila kita kata jumlah fi'liyah tu, maknanya dia paling basic mesti ada dalam satu kalimah tu, dia dah siap-siap ada kata kerja dan fa'il. Fa'il, pelaku. Dalam hal ni kod dia tu FDR. Kemudian struktur ayat kerjaan yang kedua ialah dia fi'il, lepas tu diikuti dengan fa'il, isim yang dizahirkan ataupun pelaku yang dizahirkan. Melalui macam mana dizahirkan, kita tahu dia tu fa'il sebab dia baris dhammah. Dia datang selepas fi'il. Jadi struktur dia fi'il, fa'il dan objek ataupun maf'ulun bih. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Ada kata kerja, pelaku dan juga objek. Contoh ayat di bawah ni. Khalaqallahul arda. Jadi telah menciptakan oleh Allah akan bumi itu atau akan bumi. Jadi bila ada objek tu kita tambah akan.
bila dia isim berbaris fathah selepas fi'il, kita tambah akan. Bila dia menunjukkan maksud objek. Perkataan tu objek. Okey, khalas. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga pula, bila ada fi'il majhul. Fi'il majhul telah diciptakan ia, contohnya macam ni. Fi'il majhul diikuti dengan naib fa'il. Dia tak ada fa'il, tapi yang ada tu isim yang berbaris dhammah selepas fi'il majhul tu disebut sebagai naib fa'il. Okey, jelas ya? Okey, macam tu je. Kita fikir tu je. Jadi secara ringkasnya macam ni lah. Semalam kita belajar 3 struktur ayat kerjaan ni. 1, fi'il dan fa'il. 2, fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. 3, fi'il majhul dan naib fa'il. Ini simple. Paling the most basic of pattern. Sentence pattern yang paling asas lah. Yang paling basic. Nanti selebihnya daripada tu, kita akan pelajari juga. Maknanya bila ayat tu dah campur-campur, tu kita akan belajar. Jadi buat masa ni jangan pening-peningkan dengan benda tu semua. Ni je, kita faham tu je. Okay, kalau ada ni, kalau ada fi'il, satu per kalimah. Tapi sebab kalimah fi'il tu dah siap-siap ada fi'il dan pelaku, maka dia jadi ayat yang lengkap. Macam ni. Kalau dia ada pada kadang-kadang dia ada isim baris fathah atau ada isim baris dhammah selepas dia. Maknanya fa'il yang dizahirkan. Atau pula ada ni, ada fathah, maknanya ada objek. Jadi kalau bahasa Inggeris, untuk ni sebagai, macam nak cakap, nak macam, kadang-kadang ada orang dia belajar bahasa Inggeris tu mungkin dia lebih faham kan. Dia macam ni, macam kalau dia SV je. Kalau ni dia ada SVO, subject, verb, object. Kalau yang macam ni, dia panggil subject, verb, indirect object dan indirect object. Tapi kat sini tak adalah. Dalam bahasa Arab ni susah sikit nak bandingkan yang tu. Ni contoh je. Tak penting. Kau tak dapat ni tak apa. Baik, hari ni kita masuk bahagian kedua. Ataupun ayat kedua. Kita masuk pada bahagian ayat namaan. Ayat namaan ni dinamakan ayat namaan sebab dia bermula dengan isim. Bila ada isim dekat depan, jumlah ismiyah nama dia. Kita tengok contoh. Maknanya dia isim lah tu. Isim kan warna merah. Warna hitam. Ditanda dengan warna hitam. Jadi dia punya ayat yang paling basic, dia mesti terdiri daripada 2 kalimah. Dia mesti terdiri daripada 2 kalimah. Jadi contoh macam ni. Dia mesti ada mubtada ataupun maksud dalam bahasa Melayunya tajuk, dan kemudian dia mesti ada cerita ataupun khabar dalam bahasa Arabnya. Khabar. Mesti ada mubtada, mesti ada khabar. Jadi contoh ni, nahnu muslihuna. Ni mubtada dia. Mubtada ni dia short form dia MTD. Mubtada. Lepas tu dia mesti ada, yang ini dipanggil sebagai khabar. Ini khabar dia. Ini struktur ayat namaan. Jadi saya buat kat sini. Sekarang kita pergi pada ayat namaan. Ayat namaan mesti struktur dia mesti ada mubtada. Kemudian dia mesti ada khabar. Mesti ada khabar. Mubtada MTD. Khabar KBR. Mubtada ni kalau bahasa Melayu benda ataupun subjek lah. Tapi kat sini saya lebih suka gunakan yang benda, kemudian dia mesti ada cerita. Tapi kalau susunan bahasa Melayu tu, dia macam ni lah. Benda plus cerita. Sebab bahasa daripada kiri ke kanan kan, kalau kita tulis Jawi boleh sama. Benda plus cerita. Benda ni mubtada. Ni khabar cerita. Dia mesti terdiri macam ni. Mesti ada 2. Jadi mubtada ni
dia mestilah dia boleh terdiri daripada yang pertama ni tadi isim makrifah. Ya, ni kena tanya sikit ni. Isim makrifah ingat lagi? Makrifah yang khas. Kata nama khas. Yes, isim makrifah kata nama khas. Jadi macam contoh yang diberi tadi, dia mubtada dia nama khas ni. Sebab apa dia nama khas? Domir. Sebab domir, betul. Jadi khabar dia muslihuna. Muslihun. Kami, bila ada mubtada dengan khabar, di terjemahan dia, ini terjemahan biasalah. Kami. Tapi kalau dia khabar, kita tambah adalah. Kita tambah adalah. Macam ni kita nak terjemah ni? Macam mana nak terjemah muslihuna? Orang-orang yang. Betul. Adalah orang-orang yang muslihun membuat perbaikan. Panjang Maksud. Perbaikan. Reform. Oh. Dia bukan membuat kebaikan. Membuat perbaikan. Apa beza perbaikan? Perbaikan tu reform. Nak buat macam pembaharuan. Nak buat penambahbaikan. Upgrade. Nahnu kami. Jadi dia macam ni lah. Contoh-contoh. Baik, kita tengok contoh tadi. Kita balik semula. Ni contoh satu. Ni maknanya satu kalimah. Ada dua je kalimah. Satu kalimah ni ini kata nama. Kemudian ada isim. Macam ni je. Isim tu satu perkataan je. Satu kalimah. Dia satu kalimah. Baik, kalimah ni isim apa? Makrifah ke nakirah? Bentuk dia apa? Ni saya bertanya sikit lah, ulang kaji dulu. Bentuk dia makrifah ke nakirah? Nakirah. Sebab apa dia nakirah? Tak ada alif lam. Betul, Masya Allah. Jadi dia punya bilangan? Muzakkar salim. Jamak. Muzakkar salim dah terus tahu. Maknanya dia muzakkar dan dia juga adalah jamak. Jamak muzakkar salim. Ahsanti. Alhamdulillah. Dah ingat. Jadi kalau dah tahu yang tu, kita pergi pada struktur ayat namaan yang kedua. Contoh struktur ayat namaan juga. Okey, kita tengok pada contoh kedua. Dia terdiri daripada rangkap ataupun frasa nama. Boleh juga mubtada ni terdiri daripada frasa nama. Jadi ada dua ni. Ingat lagi tak ni? Kita belajar frasa nama. Mubtada ni, dia isim ni. Kita mesti tahu. Dia mesti baris dhammah. Dia ada dua kan? Ni frasa nama. Ni isim cacat yang bersandar kepada isim makrifah. Jadi isim ni makrifah ke nakirah? Makrifah, betul. Ini isim makrifah. Jadi kita terjemahkan dia, saudara-saudara bagi mereka. Teacher, kenapa makrifah? Sebab isim cacat ni bersandar kepada isim makrifah. Dhamir. Dhamir isim makrifah. Jadi dia kata frasa makrifah. Kita kena ingat mubtada mesti makrifah. Mubtada mesti makrifah. Dan juga dia mesti berbaris dhammah. Itu mubtada. Ciri-ciri mubtada tu baris. Okey. Jangan risau yang tu. Cuma sekarang kita tengok contoh satu tadi. Isim tu mesti dia terdiri daripada mubtada khabar. Contoh mubtada ni yang saya sekarang tengah bezakan. Contoh. Satu dengan satu kalimah je. Isim makrifah dalam bentuk dhamir. Yang kedua, khabar ni dalam bentuk khabar khabar ni satu kalimah je. Ada satu je, khabar tunggal. Nama dia ni khabar tunggal. Satu je. Jadi selepas khabar tu, kita kalau di isim juga, kita letak adalah. Itu yang kita kena ingat. Jadi kami adalah orang-orang yang membuat perbaikan. Contoh kedua, struktur ayat namaan. Dia ada mubtada yang terdiri dari mubtada dia adalah frasa nama.
Frasa nama tu mesti makrifah. Jadi kat sini saudara-saudara bagi mereka. Yang mana makrifah tu, kenapa dia ni makrifah? Tak ada alif lam pun. Sebab dia dah bersandar kepada dhamir. Dhamir tu memang isim makrifah. Jadi bila dia menumpang tu dah senang lah. Maknanya dia adalah mubtada. Sebab dia makrifah. Tapi cerita dia terdiri daripada ayat kerjaan. Ini ayat kerjaan. Tapi dia menjadi cerita kepada mubtada ni. Dia menjadi khabar kepada mubtada ni. Tapi kita tak payah tanya, tak payah cakap lah ni khabar. Ni cuma dipanggil khabar ni khabar bukan tunggal. Ini khabar tunggal satu. Jangan risau. Tapi maknanya yang ni macam nak bagi contoh je. Tengok ayat namaan ada macam ni. Jadi dia bermula dengan isim. Bila dia bermula dengan isim sahaja, dia akan jadi ayat namaan. Walaupun cerita dia tu bermula dengan kata kerja ataupun ayat kerjaan. Saudara-saudara mereka menyesatkan akan mereka. Jadi siapa ni? Dia boleh maksudkannya saudara-saudara mereka menyesatkan mereka. Macam itulah. Menyesatkan. Jadi mereka ni apa ni kalau kita tengok, kita kaji struktur ayat ni. Ini kita panggil apa? Ya. Yamudduna. Okay, saya keluarkan Yamuddunahum. Yamuddunahum tu dia sebenarnya kat sinilah. Ayat kerjaan. Yamuddunahum. Lepas tu tambah dengan hum. Mereka. Ya, betul. Wow. Jadi yamudduna tambah hum. Jadi kat sini mereka, ni ayat kerjaan lah ni. Mereka menyesatkan. Jadi kat sini ada dhamir selepas fi'il, kita tambah akan. Alright. Ni dua mereka yang berbeza. Mereka menyesatkan mereka yang lain lah. Tapi kita terjemah lafzi macam itulah kan. Jadi kat sini ada fi'il dan pelaku. Sini adalah objek. Ini adalah fi'il dan pelaku. Sini adalah objek. Lumpi ke? Bukan. Maf'ulun bih, betul? Maf'ulun bih. Betul. Ini maf'ulun bih. Betul Kak Roh? Dia kena dalam nasab lah ya teacher. Yes. Nasab. Maksudnya mansub. Ya betul. Sebab dia ni kedudukan dia mansub. Yamudduna dia akan jadi kita kata FRR. Fi'il mudhari' mereka. Jadi struktur ayat ni semua dalam contoh yang ayat kerjaan, dia di sini. Dia contoh yang kedua. Dia contoh yang kedua menjadi cerita kepada jumlah ismiyah yang ni tadi. Ni. Dia ni sebenarnya ada satu ayat. Kita dah tahu tentang ayat kerjaan kan? Ini satu ayat kerjaan yang menjadi cerita kepada tajuk ni, mubtada. Ni dah jadi ayat kompleks lah ni. Ayat 2 lapis. Ini dah jadi ayat 2 lapis. Ini ayat selapis. Jumlah ismiyah. Sekejap saya nak tulis kat mana. Sini. Contoh ayat selapis. Ini dah jadi ayat lebih lapis lah. Ayat 2 lapis. Boleh lah saya cakap macam tu. 2 lapis. Lapis sebab apa ya teacher? Sebab dia dah ada dalam ni dah ada ayat kerjaan. Ni Yamuddu ni satu ayat. Okey. Ni ayat kerjaan. Kalau jumlah ismiyah dia kena ada 2 benda. Kalau jumlah fi'liyah dia tak semestinya 2 kalimah. Sebab dia dah lengkap dah dalam tu fi'il dan fa'il. Betul. Exactly. So kalau jumlah ismiyah dia kena ada fa'il dia juga. Ke tak semestinya? Dia tak boleh ada fi'il lah. Dia jumlah ismiyah.
Jumlah ismiyah dia mesti ada mubtada dan khabar. Okey, jadi khabar dia itulah yang ada fi'il tu. Yes, khabar dia tu yang khabar dia dipanggil khabar ghairu mufrad. Maknanya khabar dia terdiri daripada bukan satu kalimah tapi dia merupakan ayat. Bila dia ayat yang lain, kata walaupun dia ayat ismiyah dan lain ke, maknanya dia tu dah jadi ayat berlapis lah. Dia dah jadi khabar bukan tunggal lagi dah. Okey, nanti kita akan tengok contoh dia. Kita pergi terus pada contoh yang ketiga. Dia kan kita just take it in tau. Dia sebab sebenarnya agak bagi saya bila kita faham ayat tu dia dah jadi macam senang lah. Maksudnya boleh nampak kalau kita jangan fikir jauh sangat. Kita terima as it is dulu. Sekarang ni kita nampak dia ada macam you all punya soalan tadi tu. Okay. Saya punya objektif tu tercapai. You see what I want you to see. Tadi semua yang tanya tu Syahnas, Kak Ro, ya betul lah tu. Itulah pemahaman yang benar. Kemudian contoh yang ketiga, dia ada mubtada sebab dia ni isim makrifah dan juga dia berbaris dhammah. Lepas tu marfu' lah. Jadi dia kat sini. Kemudian khabar dia ni, dia terdiri daripada, dia ada khabar. Jadi khabar dia terus pergi pada huruf jar dengan isim. Jadi ni sebenarnya ada dua. Li. Sebenarnya dia ada li. Lepas tu campur dengan Allah. Plus Allah. Sebenarnya dua perkataan. Dua. Jadi segala pujian kesyukuran itu, ini dah tertinggal. Segala pujian kesyukuran itu adalah bagi Allah. Ni dia kira sebagai khabar dia ni, khabar ayat tidak lengkap. Ini sebelah sini khabarnya ayat lengkap, tapi di sini khabar ayat tidak lengkap. Khabar dia. Khabar ayat tidak lengkap. Okey, kita terus masuk sini. Boleh ke? Boleh insya-Allah. Kan dia sebenarnya benda ni dia agak straightforward sebenarnya. Senang aja. Jangan kita fikir dia susah, nanti dia susah. Jadi kita fikir dia senang. Baik, ayat tidak lengkap mesti dimulai sama ada dimulai dengan harfu jar ataupun zaraf. Nama dia dalam bahasa Arab ialah shibhi jumlah. Shibhu lah. Patutnya shibhu. Shibhul jumlah. Ini nama dalam bahasa Arab dia lah. Shibhul jumlah. Ayat tidak lengkap. Jadi bila ada dia bermula dengan zaraf. Okey, contoh dimulai dengan harfu jar. Contoh macam ni ada harfu jar. Maknanya dia ni adalah shibhi jumlah. Shibhi jumlah ni dia kadang-kadang dia boleh jadi macam tadi ni. Dia boleh jadi apa tu? Dia menjadi khabar berkepada mubtada. Dia menjadi khabar. Khabar ayat tidak lengkap. Jadi contoh alhamdulillah. Ni sebenarnya shibhi jumlah. Dua je kalimah. Sebab ada harfu jar dia jadi shibhi jumlah. Ayat tak lengkap. Bismillah. Ni jadi ni rangkap dia kan. Ada huruf. Ni shibhi jumlah lah ni. Sebab dia bermula Dua-dua tu. Bukan bismi tu. Bukan. Tak boleh. Bismi tak boleh tinggal seorang-seorang. Dia kena bersandar kepada isim makrifah ataupun isim sempurna yang lain. Dia kan isim cacat. Dia tak ada tanwin ataupun alif lam. Jadi dia kena sandar. Ustazah, mengapa sebut shibhi jumlah? Kenapa tak sebut shibhul jumlah? Shibhu tu kalau dia permulaan ayat dia mubtada. Kalau saya dah cakap ini shibhu lah tu baris je. Baris tu kena, kalau contohnya di awal dia ada huruf jar, saya kenalah kata shibhi. Shibhi, ya, betul-betul. Tapi sekarang ni sebut je kan. Yalah sepatutnya saya sebut sentiasalah shibhu jumlah. Tapi dalam banyak keadaan sebenarnya saya cakap dia tu sebagai dia dalam keadaan jar, majrur. Jadi kena cakap shibhi jumlah lah. Kalau tersasul tu sebab kita cakap Melayu je.
Ya, makasih. Ni. Itu dia. Okey, lepas tu kalau dia bermula dengan zaraf. Ni panggil zaraf ni. Inda yang menunjukkan masa ataupun tempat. Fauqa. Ni semua zaraf. Tahta. Tu zaraf. Senarai dia ada. Iza. Apabila. Ya benda-benda macam tu yang menunjukkan masa. Kadang-kadang nak cakap apa, kalau dalam bahasa Inggeris tu sometimes it can be adverbials. Macam itulah tu zaraf. Jadi kat sini ni sisi ni menunjukkan zaraf yang menunjukkan tempat. Kalau dia bermula dengan zaraf, dia isim juga. Zaraf ni isim. Warna hitam kan? Dia isim. Tapi dia selepas dia ni satu, the whole thing ni dipanggil sebagai syibhul jumlah lah. Syibhul jumlah. Ayat tidak lengkap. Dia kadang-kadang dia boleh jadi panjang syibhul jumlah ni. Tapi dia tetap ayat tidak lengkap. Kerana apa? Dia tak dimulakan dengan kita tak nampak dia punya mubtada dia tak ada, ataupun dia tak ada fi'il sebelumnya. Macam contoh kalimah Bismillahirrahmanirrahim tu. Ayat kita nampak panjang kan? Tapi tu bukan ayat lengkap. Macam mana nak jadikan dia lengkap? Tu kita cerita sikit sekejap lagi. Mari kita cuba buat latihan dulu. Nak? Okey, sebelum tu saya cerita sikit lagi pasal syibhul jumlah ni. Sikit je lagi tentang Bismillah. Jadi ejaannya yang lain tu semua warna hitam kan? Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Slow lah kali. Tak. Ingat cakap kat saya tadi. So buat apa? Bismillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ni walaupun kita nampak dia panjang kan, tapi disebabkan dia bermula dengan ba ni. Dia bermula dengan B, harfu jar. Ini adalah harfu jar. Jadi ni jar. Sebelah dia ni, dia tak bolehlah. Dia jadi maknanya seluruh ayat ni adalah nampak macam ayat sebab panjang. Kalau terjemah, kita terjemah macam mana? B kita terjemah apa kat sini? Kita terjemah dengan. Ismi Dengan nama. Nama. Dengan nama. Tak tukar color dia. Okay. Dengan nama. Allahi. Bagi Allah. Bagi Allah. Ar-Rahmani. Yang Maha Pemurah. Yang Maha Pemurah. Lepas tu yang Maha Penyayang. Yang Maha Penyayang. Dekat situ ni ayat dia lah. Ini nampak macam ayat sebab panjang, tapi disebabkan dia bermula dengan huruf jar, maka dia adalah ni semua ni syibhi jumlah. Ni adalah syibhu jumlah. Ayat tidak lengkap. Kerana apa? Ayat yang lengkap apa tadi kita buat semalam dan juga tadi sebentar tadi. Kerana ayat yang lengkap mesti Ada dan khabar. Kalau mubtada. Ya, kalau dia ayat kerjaan, ayat lengkap tu adalah ayat kerjaan dan juga ayat namaan. Kalau ayat kerjaan mesti bermula dengan Fa'il. fi'il. Kalau ni mesti mula dengan Mubtada. mubtada. Mesti ada mubtada. Isim lah, kena mula dengan isim. Mula dengan isim. Tapi ayat ni tak ada isim pun tak ada, fi'il pun tak ada. Maknanya dia tak lengkap. Yang Allahi ismi tu isim lah juga kan Ustazah? Ni semua isim. Ismi, Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahim, ini semua isim. Kenapa kita kata dia isim? Kita balik semula pada pelajaran kita masa kita belajar isim. Sebab ada baris kasrah. Satu. Kalau Allah ini ada alif lam, baris kasrah.
Lepas tu kalau yang ismi ni tadi sebab ada huruf jar. Ada huruf jar depan dia, isim lah tu. Kemudian alif lam ini ada baris kasrah. Ini pun sama, alif lam baris kasrah. Jadi semua ni adalah isim. Walaupun ada panjang berapa banyak isim pun dia ada, tapi disebabkan ada harfu jar tu, maknanya dia bukan ayat yang lengkap. Dia adalah ayat syibhu ataupun syibhul jumlah. Difrasa je. Kerana apa? Okey, ni sedikit tentang perkataan bismillah ni. Begitulah Allah tu sayang kepada kita, maha pemurahnya Allah dan maha penyayangnya Allah. Dia tak nak kita susah. Untuk menjadikan ayat ni, Bismillahirrahmanirrahim ni, syibhu jumlah ni kepada ayat yang lengkap, sebenarnya ini bergantung, kena letak, kalau nak jadi lengkap kena letak, dia jadikan dia ayat kerjaan lah. Jadi ayat kerjaan dia ni mengikut apa yang kita niatkan. Maknanya mubtada dia ataupun fi'il dia tu mengikut apa yang kita niatkan. Jadi apa yang dengan nama Allah tu? Di kat situlah tadabbur dia, ditafsirkan ayat bismillah ni. Maknanya kita buat sesuatu. Aku mulai. Jadi abtadi'u hadzal amal ataupun a'mali. Aku mulakan perbuatan aku ini. Untuk makan ke minum ke, macam kata kita cakap sahaja aku minum dengan menyebut nama Allah, dengan nama bagi Allah yang maha pemurah, yang maha penyayang. Jadi kalau setiap kali kita nak potong sayur ke, kita nak buat apa, kita nak makan, kita kena sebut jumlah fi'liyah dia tu terlampau banyak lah kan. Banyak sangat pekerjaan kita ni. Jadi kat sini adalah apa yang kita niatkan. Macam dalam surah Iqra tu. Surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Allah dah mudahkan sangat untuk kita. Itu kan ada fi'il Iqra. Bacalah oleh engkau dengan menyebut nama Tuhan engkau. Yang telah menciptakan. Telah mencipta oleh ia. Betul? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam ayat tu dia ada. Iqra. 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 Lepas tu sebenarnya sama kan? Bismi Rabb. Ni dah ayat ni dah kompleks lah ni. Ni surah ni. Ayat dia yang pertama tu dia cakap macam tu. Jadi dekat sini dah ada ayat ni ayat apa? Kerjaan ke, namaan ke, syibhu jumlah? Jumlah fi'liyah. Ya. Kerjaan. Betul. Ni dah jadi ayat kerjaan. Ni Allah letakkan sebab dia kata perintah, bacalah oleh engkau dengan nama bagi Tuhan bagi engkau, iaitu yang telah mencipta oleh ia akan engkau. Jadi ada beberapa ayat dah dalam ni. Jumlah fi'liyah ada 2. Jadi untuk Bismillahirrahmanirrahim pula, Allah sengaja tinggalkan kosong tu. Itulah bergantung apa yang kita niatkan. Jadi takdirnya sepatutnya apa yang ada dekat situ ialah niat kita tu setiap kali kita nak buat apa-apa, aku mulai pekerjaanku ini dengan bertawassul menerusi kesemua nama bagi Allah. Jadi kalau nak makan sebenarnya doa yang senang je sekali, bismillah. Bukanlah doa yang kita selalu baca tu, doa makan. Tak payah doa makan. Nak makan doa dia bismillah. Maknanya aku makan makanan ini dengan bertawassul menerusi kesemua nama bagi Allah. Cukup dah. Senang, pendek je. Jadi kita ni kalau dah bentang sejadah tu tentulah niat kita je yang tahu kan. Niat kita nak solat. Bismillah. Bentang sejadah, bismillah, minum air, bismillah, buka laptop, bismillah. Senang. Tak payah nak sebut lagi cerita-cerita lain. Jadi dah cukup dah, Allah mudahkan ke kita. Macam itulah. Itu maksud bismillah. Jadi kalau kita dah kenal je, ciri-ciri syibhi jumlah ialah dia dimula dengan harfu jar. Ataupun ataupun dia ada zaraf. Dia mula dengan zaraf. Macam ni.
Inda rabbihim. Kalau contohnya ada panjang lagi, Inda rabbil arsyil azim, macam tu cerita-cerita lagi tentang sifat yang lain, dia tetap walaupun panjang macam mana pun kalau dimulakan dan dia duduk depan ni adalah zaraf, maknanya dia bukan ayat lengkap. Okey. Jelas tak tu? Jelas. Teacher Okey. saya nak tanya. Boleh? Kalau niat tu kita buat selepas Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ke? Maksudnya fi'il tu saya niat di belakang lepas baca bismillah. Sebab saya pernah dengar ada asatizah cakap macam tu. Jadi Maksudnya macam mana tu? Dia kalau kita terlupa, dia katakan lah, masih lagi bismillah wa awwaluhu wa akhiruhu. Tapi tu semua masih lagi isim. Boleh dia kata kerja. maksud saya bukan terlupa. Katalah Habis? macam nak makan tapi bismillahirrahmanirrahim aku makan ya Allah. Jadi fi'il tu kat belakang. Bukannya dekat depan macam ikra' tu. Okey, kalau kita sedar sebab yang saya faham sebelum ni, masa pernah dengar sekali lah sebelum ni. Frasa tu dilengkapkan menjadi satu ayat yang lengkap dengan perbuatan kita. Macam nak keluar rumah kan. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku nak keluar rumah. Jadi tak apa ke kalau tak kat belakang ke kena memang tak kat depan? Itu tak ada dalam, maksudnya macam setahu saya, dia tak ada dalam hadis macam tu. Sebabnya kalau dari segi bahasa Arab tu pun dia kena letak, dia kena sama ada dia ada ismiyah ataupun fi'liyah. Kalau ismiyah macam mana? Perbuatanku ini adalah dilakukan, contohnya macam itulah kot. Saya pun tak tahu. Yang saya tak beranilah nak cakap pada tu. Sebabnya apa pun niat kita tu, niat adalah amalan hati. Dia bukannya sesuatu yang kita perlu lafazkan. Dia tak perlu lafaz niat. Yang ini yang lafaz. Kita pun selalu tak niat buka mulut dalam hati je Tak, kan. dalam hati je. Jadi bismillah tu yang lafaz. Jadi dia dah siap dah. Maknanya Allah dah mudahkan ke kita. Lepas tu kalau kita nak tambah pula, tak tahu saya. Saya tak tahu. Okey, contoh kalau yang kita cuba kita ingatkan lafaz yang bermula dengan bismillah. Tapi dia sambung macam mana? Mungkin ada juga yang contoh bismillahi tawakkaltu 'alallah. Itu boleh juga kan? Tak ada juga. Tapi dia punya jumlah fi'liyah lepas tu. Betul ke? Saya tuliskan. Bismillahi tawakkaltu. Ni fi'il madhi ni kat sini. Ni boleh juga. Ada juga. Rasanya kalau macam tu boleh lah. Ada yang mana Nabi ajarkan tu macam ni. Ni doa daripada Nabi ni. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Jadi sebenarnya dah ada dah niat kat sini. Pekerjaan kita tu. Di sini niat pekerjaan kita. Tapi apa pekerjaan kita tu? Kita bertawakal dalam keadaan kita telah bertawakal kepada Allah. Ni ada dua lah. Sebenarnya kalau ikut saya punya pemahaman lah bahasa Arab ni. Dia ada dua. Sini dah lengkap dengan niat. Ini satu lagi. Tawakkaltu 'alallah. Ni dah dua ayat sebenarnya kat sini. Kalau bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Boleh kajilah yang tu. Kan? Okey, tak apa. Kita do not worry ourselves about that. Cuma contoh yang kita ada ni tadi dalam surah 96 ayat 1 ni. Surah Al-Alaq ayat 1. Allah dah bagi contoh. Nak buat apa? Ini pekerjaan dia. Iqra. Ini perintah. Tapi kalau kita yang baca aqra'u. Aqra'ul Quran. Bismi Rabbi. Contohnya. Bismillah. Maksudnya macam tu je lah. Betul? Ustazah boleh patah balik sikit tak yang ayat namaan tadi? Boleh. Mula dengan isim. Tak ada bawah-bawah je. Oh, yang ada dua tadi yang buat rumusan. Bawah lagi sikit. Ustazah maaf ya. Ini ayat lengkap. Ayat namaan mula dengan isim. Isim dia ada syarat dia tak?
Biasa dia isim tu sama ada dia isim baris. Isim lah, isim. Kalau dia nak jadi mubtada, dia mesti isim makrifah. Makrifah. Dan dia baris dhammah. Baris dhammah. Jadi Paruh je. Sorry. Mubtada tu dia mesti baris dhammah. Dia macam subjek lah ya Ustazah. Betul. dia nakirah tak boleh. Tak. Bukan Kalau tak boleh. dia nakirah, dia akan jadi mubtada yang dikebelakangkan. Dia jadi objek lah ya. Kalau Dia dia tak jadi objek, dia tak jadi objek. Dia jadi mubtada yang dikemudiankan, yang diakhirkan. Kalau dia tak jadi Jadi pada tahap ini kita ingat macam ni aje lah. Mula dengan isim dan isim ni makrifah kalau dia nak jadi mubtada. Kalau dia awal. Okey, kita tengok contoh. Kita cuba buat latihan ya. Kalau kita dah siap ni, maknanya kita dah habis modul ni. Minggu depan. Ya. Kita buat latihan ni. This is the end. Maksud saya minggu depan kita akan cuba menterjemah muka surat. Kita tengok berapa dalam masa 4 hari kita dapat berapa muka surat. So kita cuba buat latihan dulu. Masya Allah. Diam tak diam dah habis. Masya Allah. Kita tengoklah berapa banyak yang kita dapat. Takut dah. Takut ke, gembira ke apa tu, Masya Allah. Takut ada. Masya Allah. Tapi tak rasa gembira ke? Bukan tak gembira. Gembiranya. Nak berebut. Ingat Lagi satu. Saya rasa nak menitik air mata. Saya jadi emotional sikit. Bukan sedih, bukan sedih. Dia macam macam rasa terharu and rasa macam ya Allah besarnya kurnia Allah. Pada saya, Allah bagi saya peluang, saya dapat ajar ni satu-satulah. Kemudian tu selesai dengan bantuan semua bagi saya feedback. Jadi kita betulkan, kita dapat, saya bukan saya seorang. Mana saya dengan Cik Kap, kita suami saya kan. Jadi kita rasa macam ya Allah, dia kita punya betul-betul kita punya penilaian kepada apa yang kita pelajari pada minggu depan. Kelas ni pula macam cepat, Masya Allah. Sungguh pun sikit, tapi subhanallah. Berapa orang malam ni, Bib? Tak nampak Akak, Bib? 240 orang. Amboi. Kita punya ahli pun tak sampai. Bersama malaikat 240. Kalau malaikat dia dah tambah 70,000 lagi. Kita jangan nangis. Semua orang bergembira ni. Air mata gembira campur. Macam itulah. Ni kena blame the hormone ni. Blame the hormone. Amboi, tak payah blame siapa-siapa. Alhamdulillah ada kuliah. Cuma kena bantu sikit ni. Mata dah berkacau-kacau. Tak nampak. Okey, kita tengok contoh ya. Kita disuruh tandakan jenis ayat di bawah dan terjemah dengan berpandukan contoh. Jadi ni contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pilih. Ayat lengkap ke? Ayat namaan, ayat tak lengkap ke? Atau ayat namaan ke? Ayat kerjaan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ni adalah ayat tidak lengkap. Lepas tu kita kena cubalah terjemahkan. Ni B ni apa? Ni sebab kita tulis semua dengan warna merah. Bolehlah tulis dengan warna lain. Suka hatilah kan. Tapi kat sini saya tulis ni kan ikut je warna kelabu rasanya. Dengan nama bagi Allah. Kan tu apa ya teacher? Apa dia? MIL. Mudhafun ilaih. Tu nanti dulu saya tak nak overwhelmkan. Tapi boleh kalau nampak dia isim cacat. Isim cacat bila dia bersandar kepada isim makrifah ataupun isim nakirah. Ni masih kita belajar isim tu. Yang isim cacat tu dia bersandar. Tempat dia bersandar tu dipanggil sebagai MIL lah, mudhafun ilaih. Patutnya dia dekat. Tapi sebab kita kan tengah belajar ni, dijarakkan untuk bantu lihat dia lah. Isim cacat tu isim nakirah lah teacher ya? Apa dia? Isim cacat tu isim nakirah lah. Nakirah tapi tak ada tanwin. Jadi dia kalau nakirah ada tanwin, bukan dah. Tak cacat lah.
Tapi sekarang ni dia dah jadi makrifah lah sebab dia bersandar ni. Dia kena tumpang yang makrifah ni. Allah itu makrifah. Tapi tak kira kalau tempat dia bersandar tu nakirah ke makrifah ke, dia adalah mudhafun ilaih. MIL. Tapi kalau dia makrifah, pasal apa dia ayat tak lengkap? Itu Hanya jar saja. Harfu sebab jar. ada jar. Dia tak lengkap sebab ada harfu jar. Bukan sebab dia isim, sebab dia ada harfu jar. Ni cerita ayat panjang. Kalau kalimah, tadi kita tengok kalimah by kalimah. Tak lengkap. Teacher. Bismi tu okey. Kalau isim tu bukan jenis dan bukan bentuk makrifah ataupun bentuk apa satu lagi? Makrifah ataupun nakirah, maka dia adalah cacat. Dia tak ada tanda tu, dia cacat lah tu. Okey, lepas tu jadi kalau dicacat, lepas tu sebelah dia tu, kalau contohnya macam Allah ni kan. Allah ni jenis makrifah. Okay, jadi Allah tu MIL. Lepas tu bismi tu dia akan jadi majrur. Majrur. Dia akan jadi makrifah. Dia jadi makrifah lah sebab dia bersandar kepada yang makrifah. Sebab bismi, jadi maksudnya bismi campur. Bukan B. Ismi je. Okay, ismi campur Allah. Dia tu dia jadi perasa kan? Betul. Ahsan. Yes. Tapi kalau yang ismi tu kita nak letak apa? MCR tu? Dia majrur. Dia maksud dia kedudukan dia majrur. Sebab dia ada harfu jar, dia jadi majrur. Isim tu perkataan tu ismi tu majrur. Majrur tu sebab kita belajar yang dulu tu kan, yang harf jar tu yang menyebabkan yes pelajaran pertama. Tajuk 1. Masya-Allah. Subhanallah. Kalau ada harfu jar saja majrur. Majrur. Selepas dia tu jadi majrur. Jar wa majrur. Jadi dia keadaan ini bila-bila pun. Kalau ada harfu jar je, mesti isim selepas dia tu majrur. Okey. Kalau di baris lain, kita jumpa dalam Quran, nanti ada sebab. Masa tu baru kita tengok, ni pasal apa? Kita seronoklah belajar nanti. Yang ni buat masa ni kita tahu, ada harfu jar, isim selepas. Mesti dia tanda isim kan? Jadi kalimah selepas dia mesti isim. Dan isim tu mesti kedudukan dia majrur. Ustazah? Ya. Minta maaf, nak tanya. Dalam kes ni, bismi ni kita boleh anggap sebagai mudhaf juga ya? Dia memang mudah. Tapi sebab saya tak introducekan perkataan tu lagi kepada rakan-rakan kita. Okey. Sebab tak nak nanti itulah kan. Mudhaf tu penyandar, yang bersandar. Ini mudhafun ilaih tu yang disandarkan kepadanya. Bersebelahan. 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 Okey. Mudhafun ilaih tu nakirah boleh? Dan makrifah pun boleh? Boleh. Asalkan dia sempurna. Tapi yang kita banyak jumpa dalam Quran yang makrifah lah. Yang ada alif lam. Yang ada alif lam ataupun isim mabni, dhamir. Paling banyak dhamir. Paling banyak dhamir lah. Nakirah tu dia kena tanwin baru dia sempurna. Yes. Macam kulli syai'in contohnya. Min kulli syai'in khalaqah. Min kulli syai'in. Jadi kulli tu isim cacat. Dia bersandar kepada syai'in. Syai'in tu nakirah. Jadi dia jadi kata frasa nakirah. Dia ikut mudhafun ilaih dia. Betul. Itu semua mudhafun ilaih makrifah. Betul. Dulu saya ajar macam tu. Sebab kita belum jumpa yang nakira. Tapi macam itulah masa dalam modul ni nak cakap ke tak? Saya cakap lah. Jadi kita buat rasa. Tapi tak sebut mudhaf. Ustazah ada sebut hari tu. Idafi. Frasa nama idafi. Betul Makcik Ani. Masya Allah. Tapi apa? Saya ada teacher cakap idafi. Bukan saja cakap, ada tertulis juga dalam nota. Ya betul. Okey. Baik, kita cuba ya. Boleh? Kita cuba. Boleh. Ini surah 2, surah Al-Baqarah ayat 5. Jadi tentukan. Kita tentukan dulu ayat apa? Ayat kerjaan ke, ayat namaan ke, ayat tidak lengkap.
Ayat namaan. Ayat namaan. Okey, kalau ayat namaan, kenapa kita kata dia ayat namaan? Dimulai dengan isim dhamir. Isim makrifah. Isim makrifah. Lepas tu dhamir kan? Jadi macam mana kita nak terjemahkan? Lagipun kita nampak dekat bawah ni ditulis mubtada. Jadi kita tulis, kita terjemah apa? Mereka. Orang-orang yang Kita kena tambah apa? Kalau ada khabar, kita tambah adalah. Al-muflihuna ni terjemahan dia orang-orang yang beroleh kejayaan. Oh, yang hayya ala falah tu. Ya. Masya-Allah. Tapi falah tu dah isim kan? Sebab ada ala al-falah. Mati baris dia hi. Okey, kita tengok pula ayat 2, surah 2 ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim. Jadi ayat lengkap ke ayat tidak lengkap? Ayat kerjaan ke namaan ataupun ayat tidak lengkap? ayat kerjaan. Yes. Sebab dimulakan dengan fi'il. Kenapa fi'il madhi? Jadi kalau terjemahan dia, tengok kat bawah tu FD. Jadi kalau FD terjemahan dia Telah. Tak tahu vocab tak apa. Telah ... ini maksud dia telah mengunci. Oleh ia. Lepas tu sebelah dia Allah. ada FL. Kita tambah fa'il. Jadi kita tambah oleh Allah. Tak boleh bagi, mesti tambah oleh Allah. Tadi pelaku. Sebab dia pelaku. Ala harfu jar. Ke atas. Hati-hati. Hati-hati yang mana satu MJR tu? Yang mana satu majrur? Majrur tu qulubi. Betul. Jadi ni adalah frasa nama. Ke atas, hati-hati. Kenapa kita kena terjemahkan dia double, hati-hati? Sebab dia jamak. Ya, sebab dia jamak taksir. Kalau tak tahu lagi tak apa. Saya bagi tahulah. Mula-mula. Kadang benda ni kita kena biasakan juga kan. Hati-hati, lepas tu dia bersangkut pula kepada MIL, mudhafun ilaih. Bila kita nampak macam ni, dia dekat-dekat macam ni, ada dua kalimah. Kita kena tambah bagi. Tambah min daripada ataupun li bagi ataupun fi. 3 ni je harfu jar yang kita boleh tambah sebelum mudhafun ilaih tu. Jadi hati-hati bagi mereka. Apa yang 3 tadi teacher? Min fili. Min bagi dari. Kat sini kita tambah sama ada kita tambah min ataupun fi ataupun li. Bagi. Min dari fi di. Di ataupun di dalam. Daripada. Min fili. Okey. Yang bagi ni. Tapi dia tak ada kat situ. Dia tak nampak. Itu cerita dia tak nampak, sebab itu kita bubuh dalam kurungan. Tapi kalau harfu jar tu nampak, memang jelas, janganlah kurung dia. Dia macam tu nampak. Tidak dikurung. Kita dah lebih masa ke Bit? Belum kan? Belum. Kita kalau boleh kita habiskan ya. Okay, insyaAllah. Tak payah. Nanti minggu depan kita dah boleh buat terjemahan je. Wah, saya excited. Amin. Okay, kita habiskan je. Okay. Ini apa? 210. Fi qulubi. Ayat tidak lengkap. Masya-Allah. Sebab mula dengan harfu jar. Okey, mula dengan harfu jar. Jadi fi terjemahan dia? Di dalam. Qulubihim tadi dah jumpa dah. Hati-hati bagi mereka. Dah senang. Dah jumpa 2 kali. Dah jumpa 3 kali ke? Maradun. Kita nampak ni. Ni tadi soalan Makcik Ani. Okey, beri perhatian. Bila ada isim nakira baris dhammah, dia dalam ayat tidak lengkap, dalam syibhi jumlah macam ni. Dia ni maksud dia adalah mubtada yang diakhirkan, mubtada muakhar. Maknanya dia patut, kalau dia dekat depan dia akan jadi al-marad, tapi sebab dia diakhirkan, dia nakirah, dia dalam bentuk nakirah.
Bukan tak dikemudiankan. Okey, jangan risau. Jadi macam mana nak terjemah? Di dalam hati-hati bagi mereka, kita bila mubtada muakhar kita tak kata adalah. Kita akan tambah ada ataupun terdapat. Ada suatu penyakit. Suatu tu satu lah. Suatu Abstrak. Tak boleh sebut ada penyakit. Ada penyakit. Tak dengar macam ni. Macam jauh bunyi. Macam mic tak kuat. Dia dah mula lah ni. Dekat sikit dengan mic kot. Ataupun dekat. Kalau kata kita buat ada penyakit. Boleh juga. Tapi kalau kita cakap suatu tu, dia menunjukkan nakirahnya tu. Dari segi terjemahan. Penyakit. A disease. Macam tu. What is the disease? Perlukan kepada tafsir daripada Nabi dan sahabat baginda. Maksudnya dia ada penyakit tapi tak tahu penyakit apa ya? Dia macam suatu penyakit. Penyakit tu bukan yang fizikal. Dia boleh jadi fizikal. Dia boleh sebenarnya abstrak lah. Satu benda yang abstrak. Dia bukan the. Macam tu. Nak menunjukkan dia nakirah tu. Kita cakap suatu penyakit. Satu pun boleh juga. Sebab memang dari segi, tapi bila sebut satu, dia macam kita nampak, kita nampak bilangan sangat. Tapi ni memang ada bilangannya. Tapi dia dalam bentuk macam suatu penyakit. Dia misteri sikit. Penyakitnya penyakit ragu. Penyakit tu tak nampak pun. Dia umum lah kan, general. Yes. Nakirah pun memang maksud tu. Ya. Okey, yang ni pula. Surah 2 ayat 15. Ayat kerjaan kenamaan ayat tidak lengkap. Allahu yastahzi'u bihim. Ayat namaan. Ayat namaan. Dalam ayat namaan ni ada ayat kerjaan. Kita tak perlu nak analyse yang lapis-lapis tu. Kita tengok sekali lalu je. Jadi dekat sini Allahu adalah mubtada. Jadi terjemahan Allah ni lafzul jalalah. Allah. Allah yastahzi'u. Macam mana kita nak terjemahkan dia ni? Kita tengok pada fi'il apa? FR. Mudhari' kerana ada ya di awal kalimah. Huruf mudhara'ah kat depan. Jadi kita terjemahkan dia. Ya ataupun dia. Sebab tak ada waw. Jadi kita kata iyalah. Ya. Panjang kalimah tu kan? Dia lebih dia banyak. Ini panjang. Dia ada tambahan. Tak apa. Dia ada tambahan alif sin. Tak apa, jangan risau yang tu. Tak apa. Ia membalas balik olok-olokkan. Ni panjang sikit ni. Kenapa tu? Sebab sin dengan ta tu lah. Membalas balik olok-olokkan. Apa kata dasar dia, teacher? Ataupun huzu. Huzu dia, kalau huzwa lupa pula. Huzwa tu isim dia. Huzwa. Dia istahza. Haza. Istahwaza bukan. Haza yang haza dengan alif tu ya. Ya, root alif dia. Tu. Haza. Istahwaza lain. Itu madhi dia lah tu. Haza tu. Kata dasar dia. Haza. Mungkin juga dia. Haza je. Tapi ada sim dengan ta. Itu tambahan. Dia panggil untuk yang dah pernah belajar dah tahu fi'il sulasi muazid. Fi'il sulasi mazid. Dan asal dia 3 huruf. Kemudian dia tambah dengan huruf yang lain. Ada beberapa. Itu nanti kita belajar tu insyaAllah modul 3. Kat sini dia tak tulis. InsyaAllah, amin. Okay. Bihim. Dengan. Kepada pun boleh ni. Kepada pun boleh. Dia macam lebih sesuai kepada. Lepas tu. Him. Mereka. Him. Mereka. Jadi him tu majrur. Okay, kita habiskan. Kita kat sini pula. 2.15. Yastahzi'u bihim.
Ayat Ini sama kerjaan. je. Okey. Maknanya bukan Ayat sama. pekerjaan. Ayat kerjaan. Jadi terjemahan dia sama dengan sebelah ni. Yang balas balik Tapi sebab olok-olok. Dia ini membalas satu ayat yang lengkap. olok-olokan kepada Ya. mereka. Ya, betul. Okey. Tak ada fa'il dalam tu. Okey, ayat 2:12. Ayat tidak lengkap. Innahum humul mufsidun. Tidak lengkap. Tidak lengkap. Ayat tidak lengkap. Sebab dia mula Lengkap. dengan haraf. Harf. Tak ada pun cerita tadi. Lengkap. Ini Kata ayat namaan. Kata kerja. Bukan Ayat innahum namaan. tu. Inna kan bukan zaraf, bukan harfun juga nasab. harfu jar, dia harfu nasab. Aku nas. Sorry. Tak tengok kat bawah. Tak pandai tengok. Padahal terpampang. Kalau ada waw ke, huruf nasab ke, huruf apa ke, kalau dia mula dengan isim dia tetap lengkap ya. Dia kira jumlah ismiyah. Tapi kalau kita pandang sekali aja bila tengok aja inna. Tengok hijau tu. Tengok hijau tu asas. Tak semestinya. Tak semestinya. Kena tengok kalau dia harfu jar ataupun dia zaraf. Zaraf warna hitam. Dia tak lengkap. Okey, tak apa. Kita terjemah dulu. Inna. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Kita dah pernah terjemahkan masa kita belajar harf. Sesungguhnya. Home. Ni tak sebut taukid dia Ustazah. Ni huruf, kita sebut huruf nasab dulu. Huruf taukid lain. Yang huruf taukid la. Yang tu dekat dalam nota yang mula-mula tu, bahasa tahaf tu ada. Okey. Dia memang taukid juga, dia ada fungsi macam tu, tapi kat sini kita sebut dia sebagai huruf nasab lah. Okey. Mereka. Okey, mereka. Ni mereka. Sesungguhnya mereka. Hum? Mereka. Al-mufsiduna. Orang-orang yang. Kita tambah apa? Sebab dia khabar. Orang-orang adalah al-mufsiduna. Fasad tak? Fasinda. Orang yang Dia kan, saya nak dengar kita terjemah tu. Kita tak tahu vocab tak apa. Saya nak dengar orang-orang yang mufsidun pun tak apa kalau cakap macam tu. Orang-orang yang membuat kerosakan. Saya nak dengar kita jelas tentang tanda-tanda tu. Ni jamak muzakkar salim. Jadi terjemahan dia orang-orang yang atau sekalian yang atau para. Jadi bukan para. Nanti para tu jadi syaf kat roh. Para. Jadi adalah orang-orang yang membuat kerosakan. Tak tahu fasad ni mufsidun ni apa. Tak apa. Cakap je orang-orang yang mufsidun. Macam tu. Okey, yang ni? Ayat lengkap. Ayat lengkap. Ayat apa? Namaan. Salah jawapan tu, cari tak jumpa dia. Okey, jadi kita nampak dekat sini dia ayat namaan. Jadi ulaika mereka tunjuk kan? Tunjuk kan? Tunjuk. Isim tunjuk. Ulaika isim isyarah. Betul. Isim isyarah. Mereka itu isim isyarah. Mereka itu, mereka ini. Alladzina isim mausul. Okey. Orang yang. Alladzina adalah orang-orang yang. Khabar. Tadi khabar. Adalah orang-orang yang ishtarau. Dia sepatutnya ishtarau lah. Ishtarau. Ada waw. Tapi sebab nak hidupkan Swiss dia tu, nak sambung dengan ad-dalalah, dia terus jadi dhammah. Okey. Apa dia? Telah apa? Telah siapa? FDR. Mereka. Ya, telah membeli oleh mereka. Oleh tu jangan lupa. Telah membeli oleh mereka. Sebab dia ni fi'il mudhari' maklum, bukan majhul. Telah membeli oleh mereka. Okey, sekarang mudhari' FD telah, bukan mudhari' madi. Salah. Saya salah sebut.
Teacher, kalau sekali pandang tu kan nampak macam, kalau saya tak tahu maksud dia dan tak ada kod kat bawah, nampak macam fi'il amar. Sebab kan? ada hamzah Hamzah wasal. wasal. Tapi kita kena macam nak cakap asal dia punya baris akhir dia tu fathah tu. Ni fathah ni. Dia bersambung dengan fa'il. Ishtara. Okey. Ad-dalalah. Ada baris fathah ni. Jadi ada fathah. Macam mana kita terjemah? Dia MFB, maf'ulun bih, terjemah akan. Betul? Kak Ro tu agak-agak pula. Dah betul dah tu. Akan kesesatan. Akan kesesatan. Teacher, dia ayat namaan sebab dia mula dengan isim tu ya? Ulaika. Isim tu isim nama khas. Betul. Isim isyarah. Okey. Yang ini panjang sikit ayatnya. Okey, cuba kita kenal pasti. Ayat apa? Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Jaan. Je, betul. Pandai. Masya Allah. Sujud syukur ya. Lepas ni, Allahu Akbar. Kita dah berjaya selesai. Dalam keadaan kita boleh jawab. Kalau sebelum ni kita tak tahu, kita dah tahu. Pergi kita terjemah dulu. Maka. Apa yang? Tengok dia warna hitam ke warna hijau. Kat bawah tu apa? Naf. Ini kita belajar nafi. Jadi tidaklah. Maka tidaklah rabihat. Ya. Ia sukun. Ia perempuan. FD fi'il madhi perempuan. FD perempuan. Jadi telah beruntung. Oleh ia perempuan. Tapi kita tak payah nak cakap dia. Maksud saya dia tak ada nama orang. Telah beruntung oleh ia. Jadi kat sebelah dia ni ada baris dhammah. Oleh. Sebab tu kena perempuan. Oleh apa ni? Ni kata frasa. Fa'il dan mudhafun ilaih. Tijarah. Perniagaan. Yes. Oleh perniagaan. So dia bukanlah perempuan tapi dia muannas. Satu dia muannas tu perempuan. Dia bukanlah perempuan hakiki. Perniagaan sebab perkataan tu muannas lah dia ambil. Yes. Lepas tu tambah dengan home. Oleh perniagaan home. Mereka. Bagi mereka. Bagi mereka. Wa. Dan tidaklah. Okey, kanu fi'il nakis kita dah belajar itu. Adalah mereka. Adalah mereka, Masya Allah. Adalah mereka FDNR kan? Muhtadina. Dua orang. Tadina. Kabar akan. Orang-orang yang mendapat petunjuk. Huda. Ihtada. Rupa dia huda juga ke? Hada. Lepas tu lepas tu daripada hada dia jadi fi'il sulasi. Dia ada fi'il sulasi mazid tambahan huruf dia jadi ihtada. Dia dasar asal dia ihtada. Tambah ta tu mendapat petunjuk. Kalau hada je memberi petunjuk. Okey, jadi keseluruhannya kita kan setiap kali kita cuba terjemah dan kita dah terjemah, kita kena baca semua tu. Maka tidak telah beruntung oleh ia, oleh perniagaan bagi mereka dan tidak adalah mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Ni isim nakirah sebab tak ada alif lam. Okay. Mafhumnya jadi macam mana tu, teacher? Maka perniagaan mereka tidak beruntung. Tidak beruntung perniagaan mereka. Dan mereka juga bukanlah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mereka berniaga dengan Allah. Mereka cuba buat
Mereka cuba untuk berniaga, maknanya membeli, jual beli. Mereka beli kesesatan, mereka tukar dengan petunjuk. Jadi tak beruntung perniagaan mereka itu. Ayat ni kan yang dikena-mengena. Sama, satu ayat yang sama. Baiklah, jadi untuk malam ni alhamdulillah kita dah sampai dah penghujung, dah lebih sikit pun masa. Jadi saya sangat-sangat terharulah, dah selesai. Maksudnya modul ni. Dah habis dah, tak ada dah. Tak ada, nak kena tambah. Tak ada tambah. Tahniah teacher. Mabruk alaikum. InsyaAllah kita semua yang menyertai ini pun tahniah lah. Jadi minggu depan kita akan buat semakan. Kita akan buat terjemahan. Maknanya saya akan beri macam mushaf ini. Dan kita kena cuba sama-sama. Okey. Kita buat daripada Fatihah. Kita tengok bawah-bawah ni semua yang kita dah belajar. Yang mana kita belum belajar, tak apa, saya adalah. Kemudian kita akan terus dengan yang semampu kita lah. Saya harap kita dapat sekurang-kurangnya 5 page daripada Quran. Masya Allah, banyak. Banyak kita tengoklah. 5 page 4 hari. 4 hari? 4 hari ke? 5 page 4 hari. Okay. Macam Al-Fatihah kita dah boleh gabungkan dengan surah Al-Baqarah 1 sampai 5. Boleh cubalah. Boleh try buat dulu kat rumah. Cuma nakkan yang ni ya. Perlu tak? Yang ini masih ada kalau ada silap-silap sikit tu. Dah edit juga tapi kadang ada je. Nanti kita macam ni. Kita go through dulu betul-betul pada seperti kita bagi. Mungkin dalam masa hujung minggu ni selesai dah mungkin pada hari esok ke, nanti saya bagi muka surat ni 1, 2, 3, 4. Boleh? Kita cubalah. Hujung minggu kan? Baiklah. Teacher nak tanya satu boleh? Boleh. Ni okey, kebetulan muka surat ni kan? Muka surat mana? Wamimma tu. Ni. Wamimma tu kan? Atof, jar dengan majrur. Betul. Min. Kalau yang saya faham kan, bukan saya faham, saya confuse kat sini kan. Wa tu atof dan kan? Mimma tu. Kalau ma tu pada saya apa yang ya? Betul. Sebab dia warna hitam, dia majrur. Maknanya dia mesti isim. Jadi mi tu datang mana? Kalau saya tengok terjemahan kan dia kata dari Betul. Sebab dia sebabnya dua ni. Ada 2 kalimah. Satu min. Ni alif. Min dan ma. Dari segi bacaan, dari segi hukum tajwid, nun sakinah jumpa dengan mim. Kita buat macam mana? Masukkan, teruskan bunyi nun tu. Tu dia hilang kat situ. Mim. Saya ingat ke kalau mim tu mim lah kan? Ma tu yang sabdu tu bersyadah tu ada double mim kan? Dengan ni lah macam ni. Ya. Okey, saya buat illustration dia sikit. Maknanya dia kan macam ni tulisan tu. Every time kita jumpa, kalau dalam mushaf mubayyinah ni kita dah tanda dengan huruf tu, warna tu lah. Warna tu kita punya indikator. Jadi kita buat tambah macam tu. Kan? Kita betul-betul colorkan tau huruf ni. Jadi kat sini kita pun, tapi kalau kita potong, maknanya kita penggal perkataan ni. Ini tadi min, dia sebenarnya adalah begini. Maknanya dia ada 2. Satu min dan juga satu lagi ma. Min. Bila ada harfu jar, kita tahu mesti selepas dia tu diikuti dengan isim. Lepas harfu jar mesti isim. Jadi tak boleh dia jadi harf lah. Dia tak boleh daripada tidak. Tak adalah. Min ma. Harfu jar pada isim. Isim apa ni? Isim mausul. Mausul. Makrifah, betul. Dia makrifah dan dia juga adalah jenis daripada kumpulan isim mausul. Isim yang kaku, isim mabni. Sama juga macam
Ini pula yang hari tu kita buat dalam sikit lain, saya nak bagi ingatlah. Dia tulis yang perkataan salah. Mana. Kita nampak macam ni kan? Dia sebenarnya adalah astagfirullah. Aman telah beriman. Lepas tu tambah dengan na. Tu jadi syadah tu. Tapi sebenarnya dia jadilah satu. Telah beriman oleh kami. Pun jadi macam tu juga. Adalah kala-kala ditulis macam tu dalam Quran. Dia tak pisahkan. Boleh? Maknanya sebab dia punya hukum tu sama kat situ kan? Betul. Contoh juga macam ni, jangan tak perasan. Lil muttaqin. Dari segi bacaan, dia pisah. Dia tak sebut. Bila jumpa dengan hamzah wasal tu, dia drop je kan? Sebab dia alif lam, alif tu tak bunyi. Dia dah tak bunyikan alif. Dia sambung aja. Dia turunkan, buangkan. Lillah, lil muttaqin. Tapi sebenarnya, kalau kita penggal, adalah dua. Li satu tambah dengan al-muttaqin. Macam tu maksud je. Okey, faham ya? Tu sebab teacher yang tak baca untuk alif lam syamsiah tu ya? Ini alif lam qamariyah. Qamariyah. Al-muttaqin. Ya betul. Lam berbunyi. Tapi dia drop sebab dia lam tu dia nak sambung je, dia sukun je, kita drop je kebanyakan kalinya kan. Macam contoh lillazi, dia tak tulis macam ni. Dia terus je dibuang je. Lillazi, contoh kalau ada lillazi. Macam kalau ni kita nampak bil ghaibi. Dia sambung. Bil ghaibi. Dia tetap alif lam qamariyah, tapi dia bila dia nak sambung dengan harf sebelum tu. Macam itulah. Ni lebih senang dia sambung. Dia boleh sambung. Huruf tu boleh sambung. Kalau macam huruf lam ni, dia tak sambung. Dia terus, lam boleh sambung dengan lam, dia sambung lah. Macam tu. Ni tulis tangan kan Quran ni. Allahualam. Baik. Okey tak tu? Macam kena ada learning curve sikit lah. Kalau kita nampak macam ni ada warna hijau. So kita kena peka sikit warna tu. Peka sikit. Nampak perbezaan ni macam mana nak bunyikan tu. Kena taruh alif. Kalau tiba-tiba ada baris sukun. Macam lam sukun kita belajar harf hari tu. Lam sukun. Biasanya dia akan tambah depan dia fa kan. Fal. Kalau tidak macam nak bunyi. Tiba-tiba je sukun. Dia tak ada sebelum tu. Tak boleh. Mati dah. Okey. Puan Asnita dah keluar ya? Ada? Ada. InsyaAllah. Nak buat latihan terjemahan ni. Tapi tak ingat sangat yang bahagian yang kena dalam kurungan tu. Yang akan, yang adalah, yang faham? Macam tu lah. Tak apa. Sikit je kita dah belajar. Tengok pada ayat tu. Yang mana kita dah belajar, kita buat. Yang mana kita belum belajar, kita jangan pening kepala. Kita biarkan. That one, nanti kita buat tu, kita dapatlah. InsyaAllah. Maksud saya, nota tu, macam saya mendengar, saya tak mencatat. Kalau nak dapatkan nota untuk masa bila nak letak yang dalam kurungan tu, maksud saya. Ni, ada kat sini ni. Contoh-contoh yang kita bagi tu. Dalam nota ni ada. Perasan tak? Masa kita belajar tentang ayat namaan ni, pondok. Sambung balik. Tak ada soalan. Apa ni Sri buat? Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita baca doa penutup lah, Ustazah. Baik. Aku luka lihada. Astaghfirullahaladzim li walakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih teacher. Sama-sama. Terima kasih.